Selamat datang ke channel Aizat Mahadan TV. Harap korang semua berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam episod kali ini. So kepada yang baru sampai ke channel ni, aku harap korang boleh tekan tombol subscribe, like, komen, share. So untuk episod pada kali ni aku nak share kira berbual santai lah. So baru-baru ni kita dapat tahu yang Foodpanda dengan Grab dia buat boycott lah pada hari Jumaat 5 bulan 8. Selepas lebih 3 tahun menunggu dan tiada pembelaan sewajarnya oleh syarikat penghantar serta tiada sebarang suara daripada pihak kerajaan dalam membangunkan serta melindungi penghantar makanan, Perhimpunan Food Delivery Blackout diteruskan seperti dirancang. Ia diadakan di seluruh negara bermula 4 petang Jumaat dengan beberapa lokasi berkumpul utama sekitar Lembah Kelang. Namun jumlah keseluruhan penghantar makanan yang akan menyertai rancangan itu belum dapat dipastikan. Menurutnya, isu mengenai rider bukan sahaja membabitkan sistem pembayaran yang berat sebelah, malah isu keselamatan dan permasalahan sistem serta rider juga menjadi mangsa keadaan daripada vendor restoran dan pelanggan. So macam mana dari segi kalau ada siapa yang join, korang boleh share, komen dekat bawah. So sebenarnya hal boycott ni kalau kita tengok dah lama dah. Dari zaman e-hailing dulu, dari zaman teksi lagi kita tengok boycott ni kan. Di mana pada waktu tu teksi dia tak puas hati dengan Grab lah. So hasil daripada boycott pada waktu tu, kalau dari segi teksi, akhirnya kerajaan dia gubal satu akta lah yang mewajibkan syarat-syarat tertentu untuk e-hailing beroperasi lah. So kita tengok kat situ tindakan dia ada. Menubuhkan aplikasi teksinya sendiri, bukannya bergantung kepada Uber atau GrabCar. Uber dan GrabCar tidak pernah sama sekali menyediakan aplikasi untuk teksi. Sebaliknya menyediakan perkhidmatan kepada kereta sapu yang melanggar undang-undang negara dan mencabuli perlembagaan negara. So kalau dari segi Grab, dari segi Foodpanda, untuk yang rider penghantar makan atau barang ni, kalau kita tengok dari segi macam mana dia punya pelaksanaan ataupun dari segi keberkesanan melalui boycott tu, so bagi aku boycott dia sebenarnya tu mungkin boleh jadi satu langkah untuk membuka mata pihak tertentu lah. So sebenarnya boycott, semua orang kena bersatulah untuk melaksanakan kempen boycott tu. Contohnya satu hari, contoh 5 bulan 8 tu hari dia buat, so kena pastikan semua orang tak online, betul tak? Semua yang kira lah kalau betul-betul nak buat boycott tu kan. Semalam Presiden Persatuan Penghantar e-hailing Malaysia, Zulhelmi Mansur berkata, rider di seluruh negara akan melancarkan boykot hari ini kerana tidak berpuas hati dengan syarikat pengendali. Sementara itu, Ashraf meminta kerajaan segera mengiktiraf individu terlibat dalam perkhidmatan penghantaran sebagai pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 atau akta berkaitan. So sebenarnya kalau kita tengok dari kempen boykot ni, macam dekat negara jiran kita Indonesia, diorang kalau buat boykot, memang kaum-kaumnya, memang betul-betul offline. Itu memang boleh menjejaskan pihak yang terlibat lah, syarikat aplikasi yang terlibat tu lah. So memang hari Jumaat tu hari pun aku try juga tengok kan, sebab macam dalam Move dia tak ada yang join lah boycott tu. Semua yang join yang terlibat Foodpanda dengan GrabFood disebabkan fair ataupun jumlah bayaran ataupun jumlah gaji yang dibayar tu semakin lama semakin murah kan. Sebenarnya boleh je kalau kita tengok dalam Move ni pun, aku tengok makin lama makin rendah rate dia kan. 1 kilo daripada RM1 mula-mula dulu sampai sekarang 80 sen lagi kalau ambil job motor. Kena pula yang jenis long trip, sebenarnya makin sikit kau dapat, potong 20% dengan tax lagi kan. Lepas tu tolak minyak lagi. Sebab kadang-kadang aku pun slide je lah kan, dah tak ada job sangat. So kadang-kadang daripada Pasir Gudang ke Pulang Patah sana sampai dekat Taman Nusa Sentral macam sana kan, tambang baru 20 lebih. Padahal perjalanan tu 30 lebih km tau. Jadi sebenarnya dekat situ
semakin bukan makin untung lah kan, makin rugi lah sebenarnya kalau kita main long trip. Tapi at least kita ada job lah. Jadi nak tak nak memang kau kena kayu, kau kena cedok juga kan. So berbalik kepada boykot, isu boykot ni sebenarnya dah lama, dan dari segi keberkesanannya tu hanya berlaku kalau semua orang bersatu untuk melaksanakan boykot. Sebab isu boykot, sebab masa diorang buat kempen boykot tu siap masuk berita tau, siap ada yang buat liputan berita tak silap aku. Cuma mungkin bila dah mendapat liputan media tu, dia jadi satu mendapat perhatian jugalah. Mungkin dari segi situlah kemenangan yang berlaku. Perhatian dari banyak pihak lah, sebab bila dah melibatkan media, benda tu jadi dah masuk berita kan. Lepas tu ada pihak yang menyuruh kepala aplikasi tu ataupun orang yang berkepentingan dalam syarikat tu untuk jumpa kepada ketua persatuan lah untuk membincangkan isu yang berlaku. Jadi aku tak tahu macam mana progres tentang boykot yang berlaku tu, yang dibuat tu. Jadi sejauh mana keberkesanan boykot ni sebenarnya bergantung kepada macam mana pelaksanaan kempen boykot tu sendiri. So bagi aku tu je lah. So aku rasa tu je untuk video pada kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa like, subscribe, komen, share channel Aizat Mahadan TV.